Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Ustaz Burhan, Perisai Kuasa Masjid Al-Ghafur pada Lati Perlis, tuan-tuan pemuda Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah SWT kerana limpah kurnianya, dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, dan juga kesempatan pada pagi ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat subuh berjemaah dan kita sambung kuliah mingguan kita, tuan. Yang mana tarikh hari ini 11 Mei bersama dengan 29 Ramadan, tuan. Bila tengok boleh tuan-tuan, semalam ni pengumuman tentang esok ni start PKP balik, tuan. Yang mana kita ni kalau ikut perlis kita ni okey lagi. Sebab apa? PKPP, pemulihan. Tapi memandangkan kes di Malaysia ni meningkat dengan mendadaknya, jadi kita kerajaan pun ambil langkah berhati-hati. Jadi dia satu Malaysia ni PKP, kan. Macam mana PKP ni? Macam awal-awal dulu ni 16, 18 Mac dulu ni, macam tu lah. Nak keluar pun kena 2 orang satu kereta. Lepas tu tak boleh makan dekat luar dah, kan. Semayang masjid pun kalau ikut dalam arahan tu 20 orang, 10, 50 orang masjid besar. Kita ni dah 20 orang saja semayang raya nanti. Jadi kena kebetulan pula tuan-tuan, kemarin ni Tuanku Raja Muda dah keluar dah titah dah. Mana lepas hasak tu lebih kurang dah beritahu dah kita raya tahun ni semayang dekat luar di tanah lapang ni. Boleh bertanya sunnah lah. Yang mana semayang kat luar ni memang sunnah Nabi semayang kat luar. Dan bila COVID-19 ni pun, kalau kita duduk dalam bilik aircon ni, kalau ada seorang dua orang yang bergejala tu, udara domain kat belah ni je. Jadi kebarangkalian tu boleh jangkit semua orang, boleh kena. Kalau duduk tempat yang terduduk. Bila main kat luar tu, tempat terbuka, dia kuranglah mudaratnya. Tapi bila main arahan ni pula, PM kita ni, jadi arahan yang keluar asap kemarin ni, mungkin hari ni dia akan buat pembaharuan lah, penambahbaikan. Mungkin dia ada benda lah, item-item yang mana yang mereka akan kubur dan sebagainya. Jadi arahannya kalau ikut tu, kita boleh je dah kubur, boleh pergi rumah rumah terbuka tu masih boleh lagi dipolis kalau ikut surat yang awal. Tapi main PKP yang tu dia masukkan. Cuma sebab bila semayang ni dia hak untuk kerajaan negeri pula, raja-raja untuk putih pula. Cuma mungkin raja pun dia pun tak ambil risiko, kan. Sekali lagi bila dibagi semayang ramai-ramai, kena polis meningkat jadi beribu contoh. Jadi orang akan salah pula institusi raja dan sebagainya. Jadi tengoklah apa keputusan. Mungkin hari ini akan keluar arahan baru, tuan. Okey, kita pergi tuan tentang kita masih tentang tajuk I'tikaf dan Aid Fitri. Apa Nabi ajak kita nak ulang kaji sikit. I'tikaf ni sepanjang bila ni Nabi ajak, bila nak mula, apa kelebihan i'tikaf. Yang buat tahajud, qiyamul lail itu termasuk dah. Apa kaitan dia? Kita akan bincang nanti. I'tikaf ni tang mana boleh buat? Rumah kami boleh tak? Surau boleh tak? Ke masjid saja kah? Kita tentang i'tikaf ni. Orang perempuan boleh tak pergi i'tikaf? Ke tak boleh kah? Jadi semua tu mesti kita rujuk balik apa Nabi beritahu. Apa qala Allah, qala Rasul. Kemudian kita tengok sikit nanti tentang Aid Fitri. Aid Fitri ni apa tata cara Nabi ajak tentang hari raya ni. Kita ulang kaji sikit lah. Apa sunnahnya, nak kena buat apa dan sebagainya tentang Aid Fitri, tuan. Okey, pertama hari tuan-tuan, doa, tuan. Saya selalu tekan di sini, doa di Lailatul Qadar. 10 terakhir ni ada Lailatul Qadar. Dan semalam ni tuan-tuan, 29 Ramadan. Yang mana tuan, Nabi beritahu carilah 10 malam terakhir bulan Ramadan tu ada Lailatul Qadar. Dan jangan memungkinkannya lagi malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Jadi ada 5 tarikh tu antara lebih kuat lagi tu Qadar. Itu dalilnya. Cuma mesti tak ganjil, tak juga. Yang pastinya semua 10 terakhir tu ada tu Qadar. Tu sahih. Yang kata ganjil tu dalil-dalil mengatakan. Ada yang kata 21, 22, 23, 25, 27, 29. Ada dalil kata jangan tinggal kalau letih masa awal, jangan tinggal 7 terakhir. Ada yang kata pula 27 malam. Jadi semua tu dalil yang menceritakan tentang Lailatul Qadar.
Tapi Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari kata apa? Lailatul Qadar ni mungkin berubah-ubah. 10 terakhir ya, janji tu memungkinkan, tapi mungkin tahun ni 21 contoh. Tahun depan mungkin 23. Mai tahun depan pula mungkin dia pergi 29, lompat pula. Mai tahun lepas mungkin pergi 25. Contohlah, Nabi kata dia random, wallahu alam. Pasal apa dia begitu? Sebab Nabi tak habaq dengan jelas. Allah pun tak habaq dengan jelas. Nabi kata apa? Cari. Kalau suruh cari ni, kita kena berusaha lah. Kalau tak, Nabi habaq terus je, buat apa nak susah cari. Jadi semua misteri kita kena cari. Orang yang beriman ni, dia akan pulun 10 terakhir tu untuk cari Lailatul Qadar. Dan hadis ni dan Aisyah, dia kata apa? Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, katakanlah kepadaku wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui suatu malam adalah Lailatul Qadar? Ya Rasulullah, andai katalah aku jumpa malam tu Lailatul Qadar, apa aku nak buat? Apa aku nak kata? Apa aku nak ucap? Kemudian Nabi SAW pun menjawab, katakanlah Allahumma innaka afun tuhibbu afwa fa'fu anni. Tu doa Nabi ajar dekat Nabi ajar kat Aisyah, bila kau jumpa malam itu, perbanyakkanlah baca doa Allahumma innaka afun tuhibbu afwa fa'fu anni. Apa maksudnya? Ya Allah, engkau maha pemaaf, tuhibbu afun, suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku, maafkanlah diri aku, ampunilah diri aku. Itu maksudnya. Seperti Nabi pesan, ulang. Bila ni? Sepanjang malam 10 terakhir itu, perbanyakkan bacaan ni. Kalau ikut tu, Nabi boleh kata aja, wahai Aisyah, engkau nak hajat apa? Mintalah ke Allah apa nak minta malam tu, Allah kabul. Tapi bila hajat tuan, kita hajat ni sat je kan. Nak bahagia apa? Nak dunia kaya, boleh kaya Allah bagi, tapi akhirat tak pasti lagi. Ni tuan, bayangkan bila kita Allah ampun dosa kita ni, dunia lapang, lega, akhirat lagi selamat. Sebab apa? Dosa tak ada. Bila dosa tak ada, syurga tempat dia tuan. Sebab tu bila Allah ampun ni, apa pun paling besar? Keampunan Allah yang paling besar sekali. Mungkin pahala kita tak tahu mana, ibadah kita mungkin tak kuat mana, tapi dosa tu Allah terima, Allah padam, Allah buang tuan. Itu lebih baik daripada pahala banyak, dosa pun banyak macam pahala. Dosa pun sikit Allah tak ampun, rugi tuan. Kita nak tuan, Allahumma innaka afun tuhibbu afwa fa'fu anni. Bila ni? Sepanjang hari, terutamanya malam, sebab Lailatul Qadar ni turun malam. Bila masuk maghrib sampai tak masuk subuh, sepanjang tu lah ada Lailatul Qadar pada hari tu. Jadi kita tuan, bila ni malam ni 20, malam ke apa kata 29, malam ke-30 ada peluang lagi untuk kita cari tuan. Sebab apa? Dalam 10 malam terakhir. Jadi tuan, kita mulalah kan, mungkin kita esok ni PKP, nak sembahyang berjemaah pun tunggu arahan boleh macam mana. Mungkin esok subuh pun tak boleh dah ke apa, mungkin 10 orang ke 20 orang ke. Jadi Allah alam lah. Kita tengok macam mana prosedur yang akan keluar nanti tuan-tuan. Okey, iktikaf dan pensyariatannya. Apa cerita tentang iktikaf ni? Kita rujuk balik apa yang Nabi kata, apa Nabi buat tentang iktikaf. Cara iktikaf Nabi. Jadi Nabi ni buat macam mana iktikaf? Kita rujuk balik macam mana Nabi iktikaf tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk banyak-banyak beribadah di bulan Ramadan. Di antara ibadah tersebut adalah i'tikaf, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita semua bagaimana beriktikaf. Jadi Nabi tunjuk contoh macam mana cara iktikaf. Kita rujuk balik Nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam Al-Quran perkara i'tikaf. Jadi tadi Nabi sebut dan Allah pula sebut dalam Al-Quran. Nabi kata iktikaf ni sangat-sangat dituntut. Kalau benda ni tak penting, mana mungkin Allah nak sebut dalam Al-Quran tuan. Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kalian berkumpul dengan istri-istri kalian dalam keadaan kalian beriktikaf di masjid. Al-Baqarah ayat 187. Berkumpul ni macam mana? Bersama dengan isteri tuan. Jadi tuan, iktikaf ni kalau ikut ni, bila Nabi ni zaman Nabi 10 terakhir hari ke-20 tu dia akan masuk ke masjid. Bila selepas asar tu nak masuk maghrib, dia akan masuk maghrib 20 hari bulan. Sepanjang 20, 21, 22 sampai 30 hari bulan, maghrib pula esok nak raya, baru Nabi keluar daripada masjid tu, baru dia balik rumah tuan. Di sepanjang 10 hari tu Nabi berada di mana? Di masjid. Nabi tinggal sah isteri dia sebagainya, dia fokus untuk ibadah di masjid. Bergaduh ke Nabi? Tak bergaduh pun. Tinggal sah apa? Untuk cari Lailatul Qadar tu. Bahkan isteri dia pula menghantar pula makanan
kepada Rasulullah SAW dan sebagainya. Bahkan mereka pun ada yang iktikaf bersama Nabi pula di masjid-masjid. Itu dalil kata Nabi dia fokus untuk ibadah 10 malam terakhir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir Ramadan beliau berada di dalamnya, beliau beriktikaf selama 20 hari. Nampak dalil banyak yang kita jumpa sekali lagi. 10 hari terakhir Nabi akan masuk iktikaf di masjid. Sepanjang Ramadan tu 10 terakhir Nabi akan fokus ibadah. Tapi bila main Nabi nak wafat hujung-hujung umur dia, tahun tu Nabi buat 20 hari tuan. Tingkatkan lagi. Sebab tu kita tengok balik iktikaf ni tak terhad. Nak duduk sebulan penuh pun boleh. Tu jadi orang tengok balik ni yang kata jemaah tabligh keluar sehari, 3 hari, 7 hari, 10 hari, 40 hari sebagainya tu sebab apa? Iktikaf tu boleh berapa hari pun. Yang jemaah tabligh pun dia ambil yang 40 hari tu sebab apa? Sebab dalilnya kalau kita melazimi amalan soleh tu selama 40 hari dan ke atas, dia jadi mali dekat. Kalau pergi Mekah tuan, pergi buat haji. Buat haji, tuan boleh bayangkan. Haji tuan, duduk di Mekah, Madinah sebagainya 40 hari, 44 hari, 50 hari. Contoh, ikut tuan lah masa tuan tu. Tuan balik saja di Perlis di Malaysia ni, azan saja, tak duduk dah. Sebab apa? Aku pergi masjid ni. Sebab duduk pergi masjid, hari-hari, pagi, petang, siang, malam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Bila tak pergi pula, rasa pelik, rasa lain. Sebab apa? Dia dah lekat dah. Kalau kita ni jangan-jangan main masjid, azan buat tak tahu lagi, duduk tabung baja lagi, duduk nyangkui lagi, duduk berniaga lagi. Sebab apa? Kita tak mali, tak ikat. Jadi kan orang yang lebih 40 hari ke atas ni dia akan jadi kekuatan balik. Sebab tu kita tuan, siapa yang berjemaah 40 hari dan ke atas, insya-Allah lepas tu dia akan rap dengan masjid. Bagi kita contohlah Ramadan ni 40 hari 30 hari. Solid solat subuh 5 waktu jaga. Solat tarawih malam sebagainya. Hari 5 waktu nanti main hujung Ramadan nanti keluar Ramadan kita boleh jadi ikatan dah. Sebab azan saja kita akan berhenti tak mana masjid ada. Puasa pun jadi kuat dah. Isnin Khamis rajin puasa. Sebab apa? Dah biasa puasa dah. Kemudian bangkit malam tahajud. Jadi mudah ringan. Sebab apa? Kita dah biasa bulan Ramadan buat tarawih, bangkit malam 1/3 terakhir pula. Jadi kan semua tu kena mula kan. Sebab tu tuan Ramadan ni sekolah kita, camp kita. Sebulan masuk Ramadan, kita bawa pergi bulan lain, 11 bulan yang mencabar kan. Baik kita jujur, kita jaga akhlak kita, kata-kata kita. Nak kata ke orang ni, aku puasa ni. Bila bulan lain tak puasa pun, takkan nak mengata ke orang, dosa ni. Contoh. Sebab apa? Dia jadi ikatan. Sebab tu kan, Ramadan sekolah kita. Kita pedah ibadah bulan ni, tahun ni kan, nak bawa pergi ke bulan-bulan lain lagi mencabar. Itu tujuannya Ramadan untuk kita sebenarnya. Begitu semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan iktikaf Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nampak Aisyah pun sebut 10 terakhir Ramadan Nabi iktikaf. Tuan, dalil yang kuat. Sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari. Ini kata dalil kuat. Isteri Nabi, bila Nabi ada, dia ajak isteri dia iktikaf di masjid. Bila Nabi meninggal wafat, apa jadi? Isteri dia terus lagi buat iktikaf. Itu jadi dalilnya orang perempuan ni ada nak iktikaf ke masjid? Ya, ada. Isteri bawa isteri dia mai ke masjid. Kan? Semua isteri dia iktikaf ramai-ramai tuan. Bahkan bila Nabi meninggal pun isteri dia tadi pun mai terus ke masjid untuk iktikaf. Yang perempuan yang mana kematian suami kok dia ada biasa iktikaf kat masjid, dia nak mai iktikaf kat masjid, boleh. Kita bincang saja macam mana benda yang boleh tu, apa dia nak kena jaga, apa benda yang tak boleh dan sebagainya. Jadi kita akan rujuk lagi di hujung lagi. Sedangkan perkara-perkara yang hendaknya diperhatikan oleh seorang yang beriktikaf, bahwa seorang yang beriktikaf hendaknya menyiapkan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti dia niat tuan. Qul ya'malu biniat, mula dengan niat. Sehingga semua aktivitas yang ada di dalamnya itu dalam rangka untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dia masuk masjid, dia sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Sebab Nabi kata apa? Bila masuk masjid jangan duduk lagi, buat 2 rakaat. Itu namanya tahiyatul masjid. Tapi kalau tuan cari dalam dalil tak jumpa Nabi sebut
tahiyatul masjid, tak jumpa. Itu ulama yang susun. Sembahyang ni apa? Kita untuk kalau pergi rumah orang bagi salam, baru masuk. Rumah Allah ni mailah pukul berapa pun masuk terus. Tapi syarat dia jangan duduk. Apa adabnya? Kita solat 2 rakaat baru duduk. Tu dia punya syarat dia. Dengan syarat 2 rakaat itu kita niat iktikaf kat masjid. Selesai kan. Tuan-tuan nak solat banyak pun boleh, nak berzikir, nak baca Quran banyak boleh, bahkan tuan nak berwirid-wirid sikit, letih ni, nak lelak Ustaz, pun dikira iktikaf walaupun lena kan. Jadi jangan nak pilih lena tu mai bawa kain tutur semua, krong. Jadi lagu tu tak betul lah. Tu baik lena kat rumah. Kan tilam tebal 3 inci, 4 inci, 5 inci. Buat apa nak tak sakit badan main masjid. Main masjid ni lena boleh. Dia kalau main tu 5 jam, lena tu sejam. Dia kalau main tu lena 4 jam, ibadah 15 minit. Tak betul lah. Kita tengok balik apa yang patut kita buat. Baca Quran, zikir, salawat, doa banyak. Semua tu boleh kita isi dalam iktikaf. Dengan membaca Al-Quran, dengan banyak berzikir, dengan memperbanyak salat, dan tidak mengapa seorang kemudian mendengarkan majlis ilmu Al-Quran dan sesuatu yang bermanfaat. Jadi kita hari ni kuliah kita ni pun dengar kuliah pun sebahagian daripada iktikaf. Tadi syarat masuk masjid tadi, solat 2 rakaat kita main awal 5:30 pagi buat tahiyatul masjid. Kemudian duduk zikir wirid sebanyak tok bila azan subuh. Habis azan kita bangkit buat 2 rakaat sunat fajar, sunat sebelum subuh. Apa dia pahala dia? Lebih baik dunia dan isi dunia. Bayangkan pahala kita. Habis sembahyang sunat tu, Nabi habaq antara azan iqamah ada saat yang mana doa tak tertolak. Kita angkat tangan doa tuan, tahiyatul mustajab. Kemudian setelah sembahyang subuh pula. Habis subuh dengan kuliah contoh pun sama aktiviti iktikaf itu sendiri. Kemudian sekali lagi tuan-tuan tengok balik, tuan jangan balik lagi tuan. Kalau tengok matahari naik pukul 7:04 minit. Tu. Syuruk 7:04 minit. Subuh tadi 5:51. Okey, 7:04 minit tu dah tunggu Ustaz sampai matahari naik tinggi galah. Apa macam mana? Jadi kalau tak 7:04 minit tambah 15 minit ke 20 minit. Tuan buat solat 2 rakaat. Apa jadi? Tuan akan dapat pahala sempurna. Pahala apa? Pahala haji dan umrah. Tapi walaupun pahala tu besar, berapa ramai orang kita sanggup tunggu Ustaz sampai matahari naik? Tak ramai tuan. Dah tunggu pula dia solat 2 rakaat. Tuan, cerita dia hari-hari kalau nak pahala haji umrah, cukup kita jangan balik lagi, solat 2 rakaat matahari naik tuan. Bukan pukul 7:04 minit tu. Tambah 15 minit ke 20 minit. Itu waktu yang utama. Dan solat itu pula pun boleh kata solat syuruk pun ada orang sebut nama, solat duha pun ada, solat duha awal. Itu ulama buh nama. Cerita dia solat itu apa dia? Dapat pahala haji umrah penuh. Sempurna. Ustaz lagu tu kami tak ada pergi haji dah. Tak, kewajipan haji kena pergi. Kita mampu ada duit keluar untuk pergi haji. Cuma nak pergi haji hari-hari ni, nak pergi semua hidup sekali pun jenuh. Tak ada duit banyak pun ikut turn dulu. Bila nama naik, tak naik lagi. PKP 2 tahun dah, tak naik lagi. Contoh. Jadi cerita dia sekadar nak pahala, kita buat hari-hari boleh pahala kan. Tapi tanggungjawab itu masih terikat lagi. Kalau kita mampu, kena pergi haji betul. Kena pergi umrah kalau kita mampu, dan itu jawapan dia. Jadi pulun tanpa ada tempat yang Nabi buat ni, kita ambil. Jadi kita ni ibadah biasa saja. Tapi kena pada tempat dia, jadi luar biasa pahala dia. Ambil dari yang sahih kan. Ni tak duk belajar pergi dalam gua lah, cari wirid-wirid yang Nabi tak ajak pula. Ni ajaran ni, ni saya seorang yang boleh ni. Nabi tak habaq, orang lain habaq kat saya. Tu tak betul kan. Nabi tak sembunyi pun satu amalan. Dia nak semua umat dia masuk syurga. Kalau kita dengar itu guru kata, mai belajar kat saya ni, ada ilmu ni orang lain tak tahu, hang tak tahu. Kalau dia kata lagu tu, itu pasti tak betul kan. Itu mesti menyeleweng. Kalau betul seorang dua yang tahu, lagu tu tak adil tuan. Dia seorang masuk syurga, kita tak masuk. Nabi tak buat lagu tu. Semua benda yang Nabi kata Islam ini sempurna. Dia kata Islam ini dah aku sempurnakan. Tak ada satu Nabi sembunyi tuan. Daripada celek mata sampai pejam mata, sari suntuk Nabi habaq ibadah. Daripada keluar buayan beranak tu sampai masuk dalam lahat balik, semua Nabi habaq sampai Z. Bak dunia, bak akhirat, bak syurga, bak neraka, semua jelas. Al-Quran cerita, Nabi habaq pada dalam hadis sahih tuan. Okay, ni panduan iktikaf. Jadi saya tengok apa yang Nabi tunjuk ni, ni dihimpunkan. Nabi habaq lagu tu, inilah cara Nabi iktikaf. Okey, lagi tuan-tuan.
Dalam 10 hari terakhir kaum muslimin dianjurkan, disunahkan untuk melakukan iktikaf. 10 terakhir ni sunnahnya kita buat iktikaf. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan bahawa Rasulullah SAW biasa beriktikaf pada setiap Ramadan selama 10 hari. Dan pada akhir hayat beliau melakukan 20 hari. Itu kata tadi Nabi Haji buat 10 Ramadan, 10 akhir. Jadi bila Nabi nak meninggal, hujung umur Nabi tu, Nabi buat 20 hari, tuan. Hadis Bukhari sahih, tuan. Dan yang kedua pula Bukhari Muslim. Dan paling utama adalah beriktikaf pada hari terakhir di bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa iktikaf pada 10 hari terakhir. Abu Hurairah pun kata 10 terakhir, isteri dia pun habaq 10 terakhir. Sampai Nabi mewafatkan, sampai Allah mewafatkan Nabi. Ini dalil kata kita tingkatkan Ramadan 10 terakhir. Pasal apa 10 terakhir ni? Sebab dalamnya itu Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan. Dapat pahala malam itu boleh cover 1000 ibadah kita. Tuan-tuan banyak baca Quran pada malam itu. 10 bulan pahala baca Quran, solat, zikir, munajat, doa, sebagainya. Bayangkan banyak pengisian kita. Jadi kita puluh, tuan-tuan. Ada lagi sehari, tuan. Malam ni ada lagi sehari. Okey, Nabi SAW juga pernah beriktikaf di hari 10 hari terakhir dari bulan Syawal. Rupanya Nabi bila mai bulan Ramadan, dia tak ada iktikaf bulan Ramadan, dia qada di bulan Syawal. Sebab tu kan, adakah iktikaf ni hanya bulan Ramadan? Tak, bulan lain pun boleh. Ni buktinya Nabi pernah qada di bulan Syawal. Mungkin pada tahun tu Nabi sibuk dan sebagainya urusan, dia tak ada iktikaf 10 hari di bulan Ramadan, dia pergi qada pula di 10 hari terakhir bulan Syawal. Jadi ni dalil kata tak terikat kata pada bulan Ramadan saja, bulan-bulan lain pun boleh iktikaf. Hadis Bukhari dan Muslim. Sebab tu agama ni mesti ada dalil. Nabi buat tak? Ada, apa dia dalil? Ada macam ni, kita buat. Ni tak benda baik, ikut suka lah nak buat pun. Ibadah bukan lagu tu. Dunia betul, benda baik buat apa pun, kecuali melarangkannya. Benda Nabi larang, tinggal. Tapi ibadah ni asalnya haram, tak boleh buat apa-apa. Subuh, kena main subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Hai ustaz, rajin ni nak buat 8 ni. Tak ada, kena buat 2 saja. Ustaz, saya malas ni buat Aisyah ni buat 4. Buat 2 cukup ke? Hujung malam nanti 4 juga. Nampak? Wajib sekian. Tapi kalau rajin pula, orang rajin ambil duha pula berapa? Minimum 2, boleh buat 4. Nabi rajin buat, dapat lebih pun boleh. Tahajud pula berapa kan? Ba'diyah, qabliyah. Nampak ruang-ruang dia bagi orang rajin. Tapi bagi orang yang biasa ni mesti wajib, yang wajib tadi. Puasa pula kalau rajin, Isnin Khamis. Rajin lagi puasa Nabi Daud, sehari buka sehari tutup. Nampak ada ruang-ruang dia. Siapa yang nak tambah, ada tempat-tempat dia. Tapi ikut apa Nabi beritahu, tuan. Okey, iktikaf harus di masjid. Mesti di masjid. Ustaz, kami duduk taman Melati Indah ni, Melati ni. Nak buat kat surau kami boleh kot? Tak boleh. Ustaz, buat kat rumah kot, kami letih ni. Kami ni jenis penyakit 3 serangkai ni. Duduk pun ada, kecil manis, darah tinggi. Tak larat duduk kat masjid ni. Kecil kerak pula. Payah. Tak, bukan. Dia mesti dalam masjid kan? Sebab dalilnya iktikaf mesti di masjid. Apa dalil? Tadi ni Allah sebut, iaitu disyariatkan iktikaf tadi. Allah SWT berfirman, tetapi janganlah kamu mencampuri bergaul mereka, isteri-isteri kamu itu, sedangkan kamu beriktikaf di masjid. Rupanya tuan-tuan, bila tuan-tuan masuk di masjid, tuan-tuan dihindarkan, dielakkan untuk keluar pada masjid. Semampu boleh macam tu, kecuali keluar nak makan, nak minum, usaha-usaha yang penting saja, baru keluar masjid. Cuma ada ketikanya Nabi pun pulang ke rumah dia, pergi tengok isteri dia sebagainya macam mana, hantar isteri dia balik rumah. Cuma bila balik rumah tu, jangan tuan-tuan pergi bersama dengan isteri pula. Di siang ni memanglah haram, tak boleh bersama sebab batal puasa. Kau balik malam tu bersama dengan isteri, benda itu menyebabkan iktikaf terbatal. Rugi tuan. Tuan-tuan main nak iktikaf 10 hari, hari ke-25 pergi teman bini balik rumah pula. Tu dia lagi main malam tu bersama isteri, batal iktikaf tuan. Rugi. Tu yang dari kata Allah kata tadi, jangan mencampuri isteri kalian. Bila mana kamu iktikaf di masjid. Sebab Nabi pun dia tinggal saat urusan suami isteri ni, dia fokus. Jadi Nabi mengikat kain sarung dia.
Ikat tu macam mana? Nabi kata Nabi bersungguh-sungguh untuk beribadah. Kedua pula, Nabi tinggal hubungan badan dengan suami isteri ni tuan. Hadiah ni dalil Al-Baqarah ayat 187. Demikian juga dikarenakan Rasulullah SAW, begitu juga isteri beliau melakukan di masjid. Jadi Nabi pun ajak isteri dia iktikaf di mana? Di masjid, tidak pernah di rumah sama sekali. Jadi tahajud buat di rumah. Terpulang tu kan, nak bagi tahajud yang mulai boleh di rumah. Jadi kalau nak iktikaf ni mesti di masjid. Tu dalil kata mesti di masjid. Okey tuan-tuan, apa syarat iktikaf? I'tikaf memiliki beberapa syarat agar i'tikafnya sah. Yang pertama adalah niat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan tergantung dari niatnya. Jadi kul amalu biniat. Setiap ibadah kita ni, perbuatan kita bergantung pada niat. Terutama yang ni masjid, dah niat dah. Apa niat dia? Lepas tadi makan sahur, mandi, nak siap pergi mana ni bang? Pergi makan subuh lah, tanya lagi. Bini kita kata, perlu niat tak? Itu dah niat dah tuan. Sebab tu tengok Nabi habaq semua atas niat. Cuma isu dia, kita ni nak lafaz dah. Nak kena sebut dah. Usalli farzu subhi, usalli nawaitu saum adin, sahaja aku puasa, sahaja aku semayang, sebagainya. Main mana sahaja tu? Itu bukan sahaja kan? Itu ulama susun. Sebab apa? Dah habaq kata niat ni lisan hati. Tapi semua tak tahu, tak jelas. Tu timbulnya ada ucapan lafaz niat. Kita faham. Perlu tak nak kena buat saya niat nak ni apa semua lafaz ni? Tak ada dalil Nabi sebut kena lafaz. Niat ada dalam hati tapi tak perlu lafaz. Tapi orang yang pegang kena lafaz ni, itu pandangan-pandangan mazhab. Itu saja. Boleh tak? Ya masih boleh sebab ahli sunnah wal jamaah. Cuma yang tepat dia tak jumpa Nabi sebut nawaitu sauma adin usolli fadu, tak ada dah. Buktinya tuan-tuan, tiap malam tuan sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih orang tahu dah, sembahyang tarawih 2 imam buat 8, buat 20. Selagi bila main witir, ada masjid imam habaq. Kita buat witir 3 rakaat 1 salam. Ada imam habaq 3 rakaat 2 salam. Tu tempat imam habaq lah. Tuan masjid, tok imam ni tak habaq apa pun, tak main witir je. Macam mana Ustaz? Sah tak sah? Jawapan dia sah. Kita semayang tu niat ikut imam. Imam nak buat 3-1 boleh 1 salam. Imam nak buat 3 rakaat 2 salam boleh atas imam. Tak ada pula kita, Ustaz, tok imam tu Ustaz, ni nak buat berapa rakaat ni, kami nak niat. Ada orang tanya tuan. Tak ada. Anda nampak. Jadi kekuatannya sah. Sama kalau tuan semayang jenazah. Tok imam abang, lepas ni jangan balik lagi lepas Jumaat kita nak semayang jenazah ni. Orang perempuan ada ni duduk belakang kampung apa tu Zaliha contoh, pun nama pergi lah. Tu kita pun nak semayang. Main seorang-seorang ujung tu dia bawa sampai orang main jenazah, dia pun main semayang. Dia tanya tak, itu Ustaz tu imam nak niat lelaki ke perempuan ni? Tak ada, kita terus semayang je. Sah tak sah? Nampak? Tu kekuatan dia. Niat ikut imam, nak semayang lelaki lah, perempuan lah. Nampak? Mesti niat, tapi bukan lafaz, dia lintasan hati. Tuan-tuan siap lah pakai baju ni, dah main subuh ni. Ni nak pergi mana ni? Selagi nak pergi Bendang, nak pergi Naksat, cari daging, dia tok dah, tu dah ada niat. Ni nak pergi mana apa ni? Tak tahu pergi mana. Jom teman aku pergi Kangang Asat. Boleh dia jom. Bila jom tu niat dia nak pergi Kangang. Tadi tak ada lagi kan? Tu lintasan hati. Faham tu jelas. Bab niat ni tu jadi ulama tong susun sebagainya sebab ramai orang tak tahu macam mana nak niat ni, macam mana niat ni. Tak, niat tu lintasan hati. Kita tahu nak buat apa sekejap lagi. Lepas ni tu nak buat apa? Tu dah ada niat dah. Dah pakai baju lepas subuh ni, takkan nak sembahyang Isyak, mesti sembahyang subuh. Dah ada niat dah. Jadi mana ni? Tak tahu saya nak sembahyang apa, mengikut Datuk Imam apa. Begitu teruk tuan, dia mesti ada lintasan hati. Tadi ni sembahyang sunat 2 rakaat, nak iktikaf. Dalam tu dah ada niat iktikaf. Kena niat tuan. Kalau tak niat tak dapat pahala iktikaf. Atas niat kita tuan. Maka seorang yang beriktikaf meniatkan diri karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syarat yang kedua, seorang yang beriktikaf hendaknya di masjid. Syarat kedua mesti masjid. Tak boleh surau, tak boleh rumah. Mesti di masjid. Siapa beritahu? Allah habaq tadi 187 Al-Baqarah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian berkumpul dengan istri-istri kalian
dalam keadaan kalian beriktikaf di masjid. Al-Baqarah 187. Ni dalil kata ni kita bercampur dengan isteri kita bila mana kita iktikaf ke masjid. Bukan kata kalau kita boleh nak bersama isteri kita, tapi terbatal kalau kita iktikaf di masjid, kita bersama isteri kita. Rugi sayang. Kita sabarlah tuan, 10 hari itu fokus untuk ibadah. Lepas tu tak ada masalah tuan. Kemudian syarat yang ketiga, bahawa masjid yang digunakan untuk iktikaf adalah masjid yang digunakan untuk salat berjamaah. Sebab apa? Nama masjid ni mesti solat berjemaah. Ustaz, masjid kami ni subuh ramai, Zuhur Asar tak ada ramai. Orang kalau pergi bendang, pergi berniaga, pergi pejabat apa semua, tak ada orang masjid. Tu bukan masjid, tu surau kan. Surau Taman Melati tu contohnya. Subuh mungkin ramai, Zuhur Asar tadi lagi ada hari tak ada. Contoh. Sebab apa? Dia tak jadi ramai begitu. Maghrib Isyak ramai balik. Jadi itu bukan kata dirikan solat berjemaah. Jadi kan masjid kita di Perlis ni semua solat berjemaah ada tuan. Dan para ulama lebih menganjurkan lagi bahawa iktikaf di masjid yang dilaksanakan di dalamnya solat Jumat. Ulama pula bincang, rupanya tuan-tuan, masjid ni kita faham solat berjemaah ada lah. Dan solat Jumaat ni di Perlis tak ada masalah. Semua masjid ada solat Jumaat. Tapi masjid di luar negara ataupun contoh di Indonesia, setiap kampung ada masjid. Ramai ni. Tapi bila mai semayang Jumaat, depa kata 5 kampung ada 5 masjid. Tapi bila mai hari Jumaat, 5 masjid tadi tak boleh semayang Jumaat. Depa semua 5 tadi kena pi pula kat masjid besar nama masjid Jami'. Atau nama masjid Jami' tu didirikan solat 5 Jumaat di situ. Jadi cerita dia kalau kita ni kalau kita iktikaf di masjid yang tak ada solat Jumaat, contoh habis 10 hari. Bila mai hari Jumaat nak kena pindah pula pi masjid lain pula. Jadi tak apa nak clear lah. Sebab kita dah iktikaf di masjid tu, nak kena naik motor kereta pergi masjid lain malam Jumaat, patah balik duduk masjid tu pula. Jadi sulit. Baik kita cari masjid yang ada 5 waktu di situ, Jumaat pun situ, tak pergi mana dah. Habis saja Ramadan kita keluar. Contoh, itu lebih utama. Kalau habis tak ada juga, terpaksa duduk masjid 5 waktu tu juga pun boleh. Tapi ulama bincang, tadilah kekangan dia tuan. Agar seorang yang beriktikaf tidak keluar dari masjid untuk berpindah kepada masjid yang ada salat Jumat. Walaupun seorang ketika ingin iktikaf di satu masjid yang tidak ada salat Jumat di dalamnya, namun digunakan untuk salat 5 waktu, maka itu hukumnya sah dan itu diperbolehkan. Tiba-tiba tak ada orang masjid, Ustaz, masjid kami yang ni je yang dekat pun. Contoh Sabah Sarawak kan, dia jarak-jarak jauh sebagainya. Jadi ikut kemampuan dan sebagainya tuan. Ini tentang syarat iktikaf. Okey, saya sebut tadi dah, wanita juga boleh iktikaf. Jepanya perempuan boleh iktikaf. Apa dalilnya? Dibolehkan bagi wanita untuk melakukan iktikaf sebagaimana Nabi SAW mengizinkan isteri tercinta beliau untuk iktikaf. Nabi bawa ahli keluarga dia ni, isteri dia untuk iktikaf di masjid bersama-sama. Hadis Bukhari Muslim. Ini dalil kata orang perempuan boleh iktikaf. Bahkan bila Nabi meninggal pun isteri-isteri dia sambung lagi iktikaf. Jadi tahun-tahun depan tu dia meninggal suami dia, Nabi SAW, mereka masih sambung lagi iktikaf. Bolehnya. Cuma bila tengok balik, namun wanita boleh beriktikaf di sini di masjid harus ada 2 syarat. Pertama, izin suami. Suami izin baru pergi. Kalau suami tak izin, tak boleh pergi. Kalau suami beriktikaf, dia pun ada kat masjid, takkan tak bagi. Kita pun tinggal 2 orang macam ni, anak duduk sekolah asrama, tinggal berdua. Baik pergi masjid sekali, contoh. Jadi pergilah masjid sekali, contoh. Tapi kalau suami tak bagi, tak boleh tuan. Dan tidak menimbulkan fitnah. Yang kedua ni tak timbul fitnah. Kalau mai isteri kita tu menyebabkan jadi kacau masjid pula. Sebab contohnya mungkin dia pakai minyak wangi ke apakah, orang yang sunnahnya laki pakai minyak wangi. Tapi orang perempuan juga depa pakai minyak wangi lebih daripada laki pula, bau kuat. Jadi bahaya balik. Ini bau ni, wangi ni macam Kak Zahra. Tu dia boleh cau bau lagu tu kacau. Ni Diktun ni, boleh terkenal pula. Kalau bau ni siapa dia? Kalau buat lagu tu mengganggu balik iktikaf, bahkan fitnah balik. Seperti lelaki kita ni pakai minyak wangi, cengeng tak cengeng ke, itu lelaki. Minyak wangi tu berhijau, bau tak apa. Orang perempuan ni tak boleh pakai minyak wangi. Kalau boleh pakai pun sekadar hilang bau badan, bau ketiak ke pahma tu, waktu bagi hilang bau. Ni kan pasal relung bau ni, kacau kan. Ataupun isteri kita, anak kita ke comel ke apa, anak aku mai iktikaf, bini aku mai, tu dia ramai lelaki mai iktikaf sama. Bila tak ada, depa pun tak ada.
Jadi benda tu tak betul. Jadi kalau benda tu berlaku, kita jangan bagi isteri kita, anak kita main masjid. Sebab apa? Timbul fitnah. Itu jawapan dia. Timbang taruh lah macam mana kita zaman lah ni pakai apa mask tu, siapa tak kenal dah. Dia lelaki pun tak kenal ni, nama siapa dah. Oh tengok badan ni Pak Ya, oh Pak Leh apanya. Kita pun lelaki pun tak cam dah. Bila tempat hari-hari main ni orang cam dah. Sebab pakai mask tu tak nampak dah. Okey, tu dalil dia. Boleh tak boleh? Tengok keadaan. Kalau kehadiran isteri kita tu ataupun anak bini kita tu tak mengganggu masjid, tak ada fitnah, boleh. Kalau mengganggu balik, jangan kita bagi main tuan. Okey, bilakah waktu minima lamanya iktikaf? Bila? Iktikaf tidak disyaratkan untuk puasa. Rupanya syarat iktikaf bukan puasa. Kalau tuan puasa sambil iktikaf lagi baik. Tapi dalil dia apa? Ini dalil dia. Itu Umar Al-Khattab ni pernah beritahu Nabi, ya Rasulullah, aku dahulu pada zaman jahiliah pernah bernazar untuk beriktikaf semalam di masjid. Umar kata, dulu ni aku zaman jahiliah, sebelum masuk Islam, aku nak iktikaf kat Masjidil Haram ni semalam. Lalu Nabi SAW pun mengatakan, tunaikan nazarmu. Dah bernazar, kena buat. Walaupun dia zaman jahiliah dia bernazar, dia kena tunai. Walaupun dia masuk Islam, dia kena buat. Kemudian Umar pun beriktikaf semalam. Hadis Bukhari Muslim. Semalam bila? Semalaman saja. Puasa tak puasa pun boleh iktikaf. Jadi syarat dia iktikaf tak perlu puasa. Sebab tu kata ulama balik, iktikaf ni walaupun sah sesaat pun dikira iktikaf. Niat iktikaf sembahyang berjemaah itu pun dah dikira iktikaf. Cuma pahala dia tak samalah. Orang ambil separuh hari, orang ambil sepenuh hari, orang ambil seminggu, orang ambil 10 hari sebagainya. Jadi berbeza. Jadi kita ni nampak kata boleh iktikaf walaupun sah. Jadi tuan, Haji Allah ni pun niat aku iktikaf dengan Allah Ta'ala ni. Niat dah iktikaf. Perlu tak kita kena sebut tadi? Tak. Lepas niat iktikaf. Itu saja tuan. Apa niat di hati tuan. Okey, perkara yang membatalkan iktikaf. Benda apa tuan? Jadi perkara yang membatalkan iktikaf ni, keluar masjid tanpa ada alasan yang syar'i, tanpa ada keperluan. Contohnya kalau kita nak pergi makan, nak mandi junub ke apa benda yang penting, boleh. Ni dak main iktikaf kat masjid. Telefon bunyi. Oh, sat. Ni padi benih nak buat mana ni? Tu dia kira padi benih dah. Tu Ustaz, ni gelung ni nak buat mana ni gelung? Kita kontraktor F ke A ke? Dia pergi ni pula. Tinggal lah kat pekerja kita, tinggal kat bini kita ke urusan. Ni dak keluar masuk bila nak iktikaf. Lagu tu tak ada pahala iktikaf lah, tak jadi. Tinggal Ustaz. Jadi berapa lama terpulang bertuan. Kalau boleh buat sehari lebih baik, seminggu lebih baik, 10 hari tadi lebih baik untuk iktikaf. Berapa? 10 hari terakhir. Jadi atas kita. Nombor 2 pula, jima' bersetubuh. Ni kata tadi ni, bersama isteri. Mana mungkin Ustaz main masjid? Kena berjima' dalam masjid. Dosa Ustaz. Bila tengok balik tadi, memang dalam masjid tak berjima'. Tapi cerita dia, tuan-tuan balik teman isteri balik rumah ke apa kerusan balik ni, kemudian tuan-tuan bersama isteri pula. Sedangkan tuan-tuan niat iktikaf di masjid 10 hari, 5 hari ke apa. Benda itu menyebabkan batalnya iktikaf. Sebab Allah beritahu tadi dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 187 tuan. Okey, habis buat iktikaf tuan. Yang jelas bila iktikaf ni 10 terakhir tu Nabi rajin iktikaf. Bila mai umur Nabi nak meninggal wafat, Nabi buat 20 hari. Bila Nabi tak ada pada bulan Ramadan, Nabi buat qada pada bulan Syawal. Jadi bila iktikaf ni, bila dah masa pun boleh. Lepas Ramadan nanti pun nak iktikaf boleh tuan. Silakan, bahkan sunnah Nabi tuan. Di mana? Di masjid saja. Surau tak jadi, rumah tak jadi. Tu nama qiyamul lail, tu bangkit malam. Itu boleh. Nak dapat pahala iktikaf mesti dalam masjid, yang mana solat waktu didirikan 5 waktu. Dan kalau boleh pula Jumaat ada di situ, lebih baik lagi tuan-tuan. Okey, tapi yang ke akhir tuan, Aidil Fitri ni macam mana sunnah-sunnah tentang hari raya tuan? Assalamualaikum. Serba-serbi Ramadan bagian keempat, salat Idul Fitri. Hukum salat Id adalah fardu ain. Solat Aidil Fitri fardu ain. Saya belajar dulu kat sekolah sebenarnya, tuan-tuan belajar sama lah. Semayang sunat raya ni nama pun sunat raya. Sunat je lah, fardu kifayah. Orang kampung tu kena ada yang buat. Kalau tak buat, dosa satu kampung. Sama macam simpan jenazah, urus jenazah. Kalau ada orang meninggal saja, ada sebagian orang kampung dah urus mandi, kafan, simpan semua, dosa diangkat. Tak ada dosa untuk kampung tu. Tiba-tiba meninggal saya seorang, orang buat lega, buat tak tahu, satu kampung berdosa tuan. Itu maksudnya fardu ain, fardu kifayah.
Di solat raya ni kita belajar fardu kifayah. Tapi rupanya bila tengok balik, kita jumpa lagi, dia berat kepada fardu ain. Jadi wajib kan? Apakah dalil menyebabkan itu? Kita tengok balik, kita rujuk apa dalil-dalil yang sebut tentang hampir lebih daripada kewajipan tuan. Setiap orang yang mampu untuk mengerjakannya. Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, Nabi memerintahkan kepada kami kaum wanita untuk keluar menghadiri salat Id. Nabi memerintahkan kami mengajak awatik, yaitu wanita-wanita yang berusia muda dan gadis-gadis yang dipingit, termasuk juga wanita yang tengah haid. Namun beliau SAW memerintahkan wanita haid untuk menjauhi tempat salat kaum muslimin. Hadis muttafaqun alaih. Nabi kata apa? Bila hari raya ni, Nabi suruh semua ahli keluarga tu main masjid. Tua ke, muda ke, orang perempuan ke, anak dara ke, budak kecil ke, walaupun wanita yang haid tak boleh semayang ni, main juga ke tanah lapang tu untuk semayang raya. Kalau betul tak penting, pasal apa Nabi suruh semua main? Orang lelaki cukup lah kot main Jumaat, macam tu contoh. Orang perempuan duduk rumah, tapi tak raya semua main. Nampak hukum ni tadi kan, hari raya ni tuntutan untuk solat raya ramai-ramai berkumpul tu sangat-sangat kuat. Itu yang pertama, hadis muttafaqun alaih. Dan Nabi pula tak buat dalam masjid, dia buat di tanah lapang. Tempat parking tuan ni luas, boleh buat dalam tu. Tempat parking tar ni boleh buat dalam tu. Kita pergi. Dahulu Rasulullah SAW senantiasa menjaga untuk mengerjakan salat Id. Ini merupakan dalil wajibnya salat Id. Sebab bila semayang raya ni Nabi buat kat luar tanah lapang. Jadi macam mana? Siapa-siapa yang boleh semayang duduk atas tempat semayang tu. Siapa yang uzur sebagainya, dia akan duduk belakang, duduk tepi-tepi, tak payah semayang. Tapi bila orang takbir beramai-ramai. Boleh tak kami haid ni takbir? Boleh. Sebab haid ni dia tak boleh baca Quran apa, sentuh Al-Quran. Itu tak boleh semayang, itu saja. Tak boleh tawaf apa, tak boleh tawaf. Itu yang Nabi habaq. Benda lain buatlah. Buktinya apa? Aisyah pergi buat haji dengan Nabi. Ya Aisyah, kenapa engkau ni tak buat lakukan ni? Aku dah kena haid. Bila engkau haid, kau jangan solat dan juga jangan tawaf. Buatlah benda-benda lain. Baca Quran boleh, melontak boleh, berzikir ke apa, silakan ibadah lain kecuali semayang dan tawaf saja. Jadi timbul soalannya, bila baca Quran, kalau kita hafal clear, boleh baca, boleh hafal. Kalau kita yang jadi khilaf ni, bila kita haid tak boleh pegang mushaf Al-Quran. Itu iya, kena suci baru pegang. Kalau kita pegang mushaf tafsir, boleh. Itu sebab apa? Dia bukan Al-Quran, dia jadi kitab tafsir. Dia ada Al-Quran dan juga dia ada terjemahan. Itu boleh. Kalau kita nyidih duk hafal Quran, boleh baca, boleh Al-Quran, tak ada masalah. Itu dalil dia. Tapi ulama-ulama yang mana yang kata tak boleh tu, sebab mereka berjaga-jaga. Dah pegang Al-Quran tak boleh, baca pun tak boleh lah. Itu cerita dah. Sebab tu tempat kata ada yang boleh baca, dia tak boleh baca, jadi khilaf. Cerita jawapan dia tuan, yang boleh baca tu ya sahih. Sebab Nabi kata buatlah semua urusan haji kecuali tawaf dan sembahyang saja. Sebab tu juga dalil tadi kita menghormati tempat yang kata tak boleh macam pertandingan Al-Quran. Tak boleh ni, anak saya ni haid ni. Kita faham, dia pegang kata tak boleh baca ketika haid. Sebab apa? Dia pegang, dia buat dalil kata pegang pun tak boleh Quran, tambah lagi baca. Itu dalil dia. Memang itu je tak kuat. Pegang betul tak boleh, tapi bila baca tu masih boleh. Sebab apa? Nabi pesan ke Aisyah boleh buat semua urusan haji kecuali tawaf dan solat saja. Jadi baca Quran, zikir semua tu termasuk boleh tuan. Dan karena salat Id menggugurkan kewajiban salat Jumat jika Id jatuh pada hari Jumat, sesuatu yang bukan wajib tidak mungkin akan menggugurkan satu kewajiban yang lain. Nampak? Bila tadi Nabi jemput semua orang pergi buat sembahyang raya, walaupun haid pun kena main juga. Dalil kedua pula, contoh kita raya hari Khamis, insyaAllah kutlah nanti raya bila-bila tahun depan, raya hari Jumaat. Tuan-tuan sembahyang raya pagi tu, raya Jumaat kita sembahyang pagi raya. Bila main Jumaat tengah hari, tuan-tuan ada dua pilihan. Nak sembahyang Jumaat pula boleh, tak mau sembahyang Jumaat pun boleh. Sebab apa? Dalilnya, siapa yang solat pagi raya tu, dia ada dua pilihan. Nak sembahyang Jumaat boleh, nak tinggal pun boleh. Sebab apa? Dia telah menggantikan solat Jumaat tadi. Kalau dia boleh, solat Jumaat ni wajib. Solat pagi itu sunat raya. Tapi mana mungkin solat sunat raya ni, dalil ni kata dia boleh menghilangkan, membatalkan solat wajib yang Jumaat tu. Nabi kata apa? Solat raya tu pun sama taraf dengan solat Jumaat.
Bahkan lebih lagi, dia boleh membatalkan solat Jumaat tu. Cuma Nabi pesan, kalau tanya kami akan buat dua-dua. Tu dalil je. Cuma kalau kita lah, kita fikir apa, kalau bukan PKP, duk meraya kangak ni, main Jumaat tu dah lepas mana? Lepas Penang, pergi rumah kawan. Dalam perjalanan tu, nak mayang Jumaat kedok ni, kalut ni, tinggal Jumaat. Tapi mesti buat zuhur. Bukan tinggal terus, Jumaat tak ada buat. Jumaat tak ada buat lah, tapi zuhur kena ganti dengan zuhur 4 rakaat. Ustaz, saya ni dah jadi musafir ni macam mana? Buat jamak takdim, dua zuhur, 2 asar, selesai. Jamak takhir pun boleh. Jadi semua tu ada tempat. Tu kata agama ni apa dia? Tani apa dia dalil, tani apa dia, jadi lagu ni apa dia. Kita tahu Ustaz dia pun ni malas Ustaz no, mai pagi raya Jumaat tinggal. Dia bukan malas, dia ada kuasa, dia ada ruang untuk tak payah pergi Jumaat. Tapi orang kita ni tu satu kes. Kes kedua pula, dia bangkit-bangkit tak ada sembahyang raya. Pukul 10 pagi dah. Dia sembahyang subuh tadi berjemaah, dia lena-lena tu bangkit pukul 10 pagi. Orang habis sembahyang raya dah. Orang lagu ni mesti wajib sembahyang Jumaat. Kalau faham tak? Tu dia punya kaedah dia. Kalau kita main pagi raya, cukup sembahyang raya dah. Tengah hari nanti ada pilihan, nak pergi pun boleh, tak pergi pun boleh. Tapi kalau kita pagi tu tak pergi sembahyang raya, kena main solat Jumaat. Sebab tu dalil dia untuk kita lagi. Satu kewajiban yang lain di antara sunnah yang dilakukan saat hendak salat Idul Fitri adalah pertama, mandi. Pagi raya tu mandi raya tuan. Sama juga mandi Jumaat. Sebelum pergi sembahyang Jumaat, mandi Jumaat. Cuma mandi Jumaat ni kita ada 2 pilihan lah. Siapa yang awal tu kerja pejabat, kerja kangak apa mau, dia nak mandi awal siap subuh tu niat mandi Jumaat. Pakai ci dah, tu mandi Jumaat. Kalau tuan-tuan yang gini, sebab apa? Kalau dia pergi tengah hari kerja nanti, dia tak balik rumah dah. Sembahyang Masjid Kangak, Masjid Alwi, Masjid Putra, nak mandi tak mana lah, payah. Jadi tadi ni dah kira mandi Jumaat dah. Bila tuan-tuan ni gini, kerja sendiri, kerja bendang apa, pagi tu mandi biasa. Sekejap lagi dah balik pukul 11-12 tu, mandi pula. Tu mandi Jumaat pula. Pun boleh tuan. Itu lebih bagus lah, segar sikit badan dan sebagainya. Jadi kena bulan puasa ni, kena ayat kerak, dia segar sikit. Ustaz, boleh ke bulan puasa ni kita mandi kerak? Nabi tak larang tuan. Bahkan tuan, apa tu sahabat-sahabat tuan, mereka siap ambil kain, baju basah kain, pakai pula ke atas. Tuan, lekeh mereka ni panas-panas ni dia buat lagu tu. Tak, sebab sahabat buat dah panas tuan. Jangan buka puasa cukup. Dia pergi komok kerak, sekali komok tinggal setengah. Tu tak betul tuan, budak-budak boleh lah. Kalau kita dulu ni, pergi belayak, rajin komok. Tapi yang ludah tu kurang banyak pada yang masuk. Tu budak-budak tak apa tuan, kita tak buat lagu tu lah. Kedua, berhias sebelum berangkat salat Id bagi kaum lelaki. Nampak dalil Nabi abang, berhias solek comel-comel ni kaum lelaki. Kita lelaki pula apa? Berdomen mungkin. Damui apa mungkin kalau bahasa dia apa tu ikut dan lah. Tak sikat rambut ni tak jaga, minyak wangi pun tak buh, ketiak masam. Salah tuan. Sunnahnya lelaki ni kemas, perempuan pun kemas juga. Tapi lah terbalik, perempuan kemas sungguh, kita lekeh sungguh. Jadi raya-raya ni pakai baju cantik. Kalau baju cantik tak ada pun, kata baju baru tak ada, baju yang ada tu bersih, elok, boleh pakai. Tu maksudnya tuan-tuan. Orang pun boleh pakai cantik juga, tapi tengoklah keperluan dia. Hari ni sampai keluar rumah ni tu dia baju selai 200. Tapi duduk dalam rumah ni tu dia kelawak dengan lelaki. Tak betul. Sepatutnya duduk rumah tu kemas, bersolek, berhias untuk suami. Jadi terbalik dah ni. Jadi sepatutnya di rumah tu kemas, luar tu biasa-biasa saja. Orang kita lagu tu, orang kita ni luar tu kemas sungguh, dalam tu biasa-biasa mungkin. Terbalik lagi, kita kena tengok balik tuan. Ketiga, memakan kurma sebelum berangkat salat Idul Fitri. Sunnahnya pagi raya Idul Fitri makan dulu, bawa pergi masjid. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita puasa sebulan. Pagi tu start puasa, malam tu maghrib baru makan. Bila mai hari pagi raya tu, hari raya kita makan. Nak beza kata hari tu kita raya merdeka, kita boleh makan pagi. Makan dulu, bawa pergi masjid. Tapi bila raya di Adha, tu jangan makan lagi. Terus pergi masjid, habis masjid baru balik makan. Sebab bila raya di Adha ni, sebab nak mempercepatkan korban tu. Tuan-tuan duk makan pula ketupat rendang, nak mayang pukul 9.30, lembu tu pukul 11 baru nak rebah, kena masjid 10 ekor, sampai asar tak habis kan. Tu cerita tadi. Sebab tuan-tuan, sunnahnya pagi raya Idul Fitri makan dulu,
bawa pergi masjid. Sudah kita mula mayang raya di Fitri 9, 8.30, 8.45 ke 9 tu baru mayang 9.30 boleh lewat lah. Tapi mayang di Adha kita mula awal 8 mayang lah. Sebab apa? Tadi ni sunnahnya pergi dulu masjid baru makan. Kalau kita bulan puasa, raya puasa, kita pergi makan dulu pagi tu baru pergi masjid. Itu beza dia. Keempat, mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari salat Id. Sunnah Nabi pergi jalan lain, balik jalan lain. Tuan-tuan mai duk taman Melati tu, lorong 1 mai, balik lorong 5. Contohlah. Jadi tuan-tuan, rumah tuan-tuan depan masjid ni satu lorong aja. Takkan nak pergi suruh JKR buat lorong lain pula. Sunnah Nabi ni. Tak betul lah. Jadi tengok tara lah. Apa tujuan Nabi buat lagu tu? Pergi jumpa orang lain, balik jumpa orang lain. Bila Nabi pergi masjid tu, dia akan jumpa orang lain. Dia akan bawa sedekah dia bagi sedekah, sumbangan ke apa ke sepanjang tu. Jumpa kawan tegur siapa, macam kita lah. Pergi jalan lain, jumpa adik-beradik lain, kawan-kawan lain. Mai pula ni, hang bila balik? Aku balik semalam, dan sebagainya. PKP ni tak ada lah kan. Kita sama-sama, kita kampung kita pun tak boleh pergi kawan kita sebelah. Apa tak tu lah. Arahan MKN tu yang saya baca malam ni, tak boleh kita berziarah. Yang sebumbung boleh. Tu ada umur bumbung dekat dengan jiran, gagah lah pejam mata. Kalau sampai nak kena pergi langkah belah lain, kalau mereka main seribu kan, siaplah RM1,000 kan. Jadi tu jawapan dia tuan. Kelima, memperbanyak mengucapkan kalimat takbir. Okey, pagi raya ni sepanjang raya tu Nabi abang takbir. Ustaz, masjid kami ni takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doa kami surah buat 2 kali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha contoh. Main mana 3, main mana 2. Pasal apa jadi lagu tu? Dia cek-cek balik, tak jumpa satu dalil sahih keluar daripada mulut Nabi lafaz demikian. Yang ni apa? Asal-asal sahabat-sahabat dengar. Tu jadi khilaf. Ada yang dengar 3, ada yang dengar 2. Dua-dua boleh. Yang sebetulnya macam mana? 3 pun iya, 2 pun iya. Dan dia berulang-ulang. Ustaz, saya dengar masjid kita ni duk buat seorang tekong, seorang ikut. Betul tak? Yang betulnya masing-masing ramai tu serentak, tak ada siapa tekong. Budaya kita ni seorang mula yang sau, seorang mula sau. Itu budaya kita. Yang sunnah yang betulnya tuan, semua ramai-ramai. Sebab apa? Dalilnya bila mai di tengah lapang, siapa mai awal takbir, siapa mai ikut tu sambung. Sampai bila? Sampai tok imam tu pi kata, okey kita boleh mula dah. Nak mula sembahyang raya. Lepas tu takbir khutbah raya baru habis. Tu cara dia. Jadi cerita dia berapa kali takbir ni, lagi tak ni terpulang banyak kali. Bahkan sunnah Nabi pula bukan di masjid saja. Naik kenderaan, jalan kaki takbir. Dari riwayat pula sahabat-sahabat di pasar-pasar bertakbir ramai-ramai. Kita cuba pinat Bala Baru duk takbir pula. Hei Pak Loh ni 2 kali Jumaat ni rasa hari dah. Kita kata dekat kawan kita ni. Pasal apa? Nampak pelik dia takbir seorang-seorang. Kita dah bila dengar ada orang takbir sambung semua. Tu sunnah kan. Tapi orang kita ni main masjid baru nak takbir. Keluar masjid lupa dah. Lain dah. Ibadah ni mana-mana tu ibadah kan. Buat kena Nabi abang. Dan rentak kita pula Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah tu sayu kan. Saya jadi kalau saya katalah kampung saya Johor, sedih kan nak balik tak boleh tahu ni. Kalau siapa jaga askar-askar dekat sepadan tu, tangguh senjata, tak ada jumpa bini ni, anak-anak ni, sedih dan takbir ni dan gembira, semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, semangat, gembira. Dah puasa 30 hari, kita raya hari tu, kegembiraan. Nampak tak? Jadi beza kan kita ni, rentak sedih. Boleh tak? Boleh lah. Kita bisa buat, tapi kalau kita ubah rentak, rancak sikit, pelik masjid ni. Kan? Jadi itu beza. Adat yang sunnah macam mana? Yang adat macam mana? Kalau kita boleh ubah kan, cantik. Itu sunnah yang Nabi buat kan? Waktu pelaksanaan salat Idul Fitri adalah setelah terbitnya matahari setinggi tombak hingga tergelincirnya matahari. Bila paling awal bila sembahyang raya, setinggi tombak matahari. Tu saya kata tadi 7-4 minit subuh waktu syuruk matahari naik. Tambah 15 minit ke 20 minit matahari setinggi galak tadi. 7.24, 7.30 lah bahasa kita. Boleh sembahyang raya dah. Kita nak buat sembahyang raya paling awal 7.30, 7.25 ni.
Cuma kita tak buat awal dah. Pagi tu makan di rumah dulu. Kita buat pukul 8.30, 8.45, 9 tu. Cuma ustaz, hari tu lebat ustaz hujan. Pukul 9 tak jadi, 10 tak jadi, 11 jadi. Buat pukul 12. Masih boleh lagi. Syarat dia lagi tak habis waktu duha. Waktu duha bila dia tolak 15 minit ke 20 minit waktu zuhur. Jadi apa? Kalau masuk zuhur lah 1.20, tolak 20 minit. Pukul 1 tu lah untuk sembahyang duha. Dan itulah waktu lah sembahyang raya tuan. Kukuk lah jadi lepas ni. Bila ni ustaz nak baca ni? Hujan lebat ni. Tu pukul 11.30 masih boleh lagi. Tu pukul 1 suku. 5 minit nak sembahyang zuhur. Tak boleh sembahyang raya dah. Itu dia punya penanda arah dia. Jadi sepanjang waktu duha itulah waktu sembahyang raya Aidilfitri, Aidiladha. Yakni waktu duha. Tempat mendirikan salat Id yang sesuai dengan sunnah adalah di tanah yang lapang, di luar pemukiman kaum muslimin. Sunnahnya mayang tanah lapang. Sibuk seronok lah tengok baca orang lain. Lah masjid kami buat mayang tanah lapang ni 3-4 tahun lepas. Saya pinjam rata, pergi sekolah agama perempuan, pinjam kapek, pergi pusatku, pergi sekolah Islam Menengah, buat kapek tu simpun kan, satu tempat parking kami tu untuk mayang raya, seronok hari tu. Tapi cuma kita ni kan, lah ni sebab apa tak boleh semayang di luar ni, dan mari berhujan kan, mai petang hujan, alhamdulillah pagi tak hujan. Cuma ni peraturan ni MKN kata penjarakan ni pula ni tak tahu macam mana peraturan. Kalau betul ikut arahan asap kemarin ni, perlih arahan pertama pukul 8 semua masjid semayang dekat luar. Kan dia kata kalau hujan 8.30 baru masuk dalam masjid semayang. Kalau beli bab tu seronok tu kan. Tak biasa semayang kat luar tu kan. Rasa luas. Allahu Akbar tu dia besarnya. Ni nampak bumbung. Bila main semayang tu tak ada apa ni. Allah luasnya, alam Allah ni aku kecil sangat. Dia akan rasa macam-macam. Bila dengar khutbah pula fokus. Ni duduk dalam ekor ni khokrah lena tu kan. Kalau bila main tu kat luar, Tok Imam berkhutbah apa pun tu dengar pombang tu ni apa Tok Imam nak kata ni. Dia saling tu kan. Tengok kawan kita tu dia perlu bercerau. Yang ni dia tak tidak kan. Betul nak lena tu kan. Dah masing-masing matahari planet tinggi bercerau belakang tu kan. Dia rasa lain tu. Jadi itu dia punya sebab tu dan Nabi kata keluar semua pergi ke tanah lapang. Orang perempuan tak boleh semayang duduk belakang dengar khutbah. Kita ni tiap-tiap minggu dengar khutbah. Tak ada masalah. Biasa je. Tapi bagi orang perempuan ni boleh dengar khutbah Jumaat ni, khutbah raya ni, asal lain seronok dah ni bawah ni. Sebab apa? Sebab tak pernah dengar khutbah jarang-jarang. Bahkan jumpa pula kawan dia sekolah rendah, sekolah menengah, kita pula jumpa ni. Nampak itu alat silaturahim. Itu hikmahnya. Jadi tengok ikut sunnah tuan, selesai masalah tuan. Bahkan kita duduk di luar pula, COVID-19 pun udara luar bebas. Kurang kita punya penyakit. Kalau duduk dalam bilik ni aircon, kena duduk 3 orang balik dari kampung mana, negeri mana, dia tak kuarantin, buat kata ada 2-3 orang, cepat penyebaran tuan. Itu dia punya risiko dengan lah. Ikut sunnah insya-Allah selesai. Basuh muka, mas tuan, Nabi abang dah. Ambil wuduk, basuh muka. Kalau 5 kali basuh muka sehari, COVID ni tak ada nak lekat kat hidung kan. Basuh tangan lalu kita ni. Nampak tuan, sunnah Nabi dah lama dah. Kita lah baru nak buat tuan. Jadi itu sunnah Nabi kan. Ni pudah pakai ni, orang pakai lama dah pudah. Lalu ni baru kita nak pakai pudah tuan. Mas kita tu contohlah. Itu dia punya hikmah dia tuan. Kecuali jika ada uzur. Misalnya saat ada hujan, angin yang kencang atau yang semisalnya. Kalau hujan lebat sebenarnya baru kita masuk dalam masjid contoh. Jika tak ada benda-benda ni terus main di luar. Tuan. Cuma di Malaysia kita ni kes dia pagi sebelum raya, sehari sebelum raya hujan dah. Pagi raya hujan, 2-3 hari hujan. Itu kekangan kita. Bila jadi lagu tu, dia tak tahu buat masjid. Sepatutnya kena ubah. Plan A, main luar tu. Lepas tu kalau dah ada hujan pun pindah PB. Tapi lah ni, A, B tak ada. Semua A masuk masjid. Jadi kita nak tengok balik. Kena hidupkan sunnah yang dilupakan. Semua orang pedli. Apa masjid ni, beli aircon dulu, kutip duit masjid. Kutip duit buah aircon. Habis RM10,000. Ni raya dah main luar pula. Peluh bercerau. Nampak tuan? Orang tak faham sunnah. Kita ni betul lah Allah ni dekon. Zaman Nabi dulu ni kapek pun tak ada, semayang atas tanah tuan. Bayangkan tuan, itu zaman awal Nabi tuan. Kita dah selesa banyak tuan. Maka boleh dikerjakan di masjid. Tidak ada azan dan iqamah sebelum salat Id. Kena azan iqamah dah tak perlu. Azan iqamah tak ada. Sebab apa? Bukan dalam masjid. Bahkan dia pun bukan waktu untuk semayang berjemaah yang 5 waktu. Sunat apa? Qamat ke azan tak perlu. Terus berdiri, imam kata saf, rapatkan saf, Allahu Akbar, semayang terus. Itu cara dia tuan-tuan.
Selain itu, tidak ada pula salat sunnah yang secara khusus dilaksanakan sebelum dan sesudah salat Id. Kalau tuan-tuan semayang kata andai kata nanti kerajaan kita Perlis ni kekalkan untuk bersemayang kat luar esok lusa ni hari raya 8 pagi tu. Jadi perlu tak solat sunat apa tu di tanah lapang? Tak perlu. Mai-mai terus duduk saja. Takbir ramai-ramai, agak dah bersedia, imam akan bangkit semayang raya, habis semayang raya dengar khutbah, habis ni balik terus kan. Tak perlu kalau kita nak kena solat sunat ba'diyah qabliyah apa tak ada. Yang kita buat di masjid ni tu yang jadi timbul solat tahiyat masjid. Buat dalam masjid. Sebab Nabi kata masuk masjid jangan duduk lagi. Buat 2 rakaat. Tu solat sunat sebelum duduk kan. Tu tempat dia. Cuma habis semayang raya nanti nak khutbah, terus balik. Tak perlu nak bagi buat solat sunat. Apa pula tak ada dah, habis dah. Tak terikat dengan solat sunat yang lain kan. Apabila seseorang tertinggal dari solat Id, tidak disunnahkan untuk mengqadanya. Ustaz, kami main-main pukul 9.45 orang dah dengar khutbah dah. Perlu qada tak tadi ni? Tak perlu dah. Main-main duduk tu tu cara dia. Cuma kalau main dalam masjid, buat 2 rakaat tahiyat masjid. Tu jawapan. Kalau buat di luar, terus main duduk dengar khutbah saja. Sebab tak terikat kata kena qada. Kalau ada mesti ada satu dalil. Nabi kata siapa main lambat kena qada. Mesti ada dalil. Tak ada. Cuma kalau kita dengar balik, ada ni ustaz kata ni. Bila ada ustaz kata tu, dia qiyas dengan dalil-dalil yang lain. Dalil sahih tak jumpa Nabi qada untuk solat sunat raya kalau dia terlepas waktu. Yang demikian ini tidak ada keterangannya dari Nabi SAW. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkata, salat Jumat juga tidak diqadha, tetapi bagi orang yang tertinggal, ia harus mengganti salat Jumat dengan salat fardu, yaitu salat zuhur pada waktu. Kalau tuan-tuan malam Jumat orang habis dah, tuan-tuan tak boleh sembahyang 2 rakaat Jumat, tuan-tuan kena sembahyang 4 rakaat zuhur. Dah kita terlepas pada waktu tu. Kalau tuan-tuan main tengah masbuk, imam dah rakaat pertama dah bangkit, kita boleh sambung rakaat kita kedua, saya sambung lagi 1 rakaat, jadi 2 rakaat. Main-main imam assalamualaikum warahmatullahi, kita berpaki motor nak sembahyang Jumat ni, dah kena balik dah masuk masjid, dah langkah dah. Tuan-tuan sembahyang zuhur 4 rakaat. Tapi solat raya tak ada riwayat kata kena qada. Cuma ulama yang kata qada tu dah hari Jumaat pun kena ganti solat zuhur, tambah lagi solat raya mesti kena qada juga. Tu pandangan-pandangan ulama. Jadi kalau pandangan mazhab masih boleh pakai lah ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita belajar ni dalil yang kuatnya tak perlu qada kan. Itu. Pada salat Id apabila tertinggal dari jamaah, maka juga tidak diqadha karena pada waktu itu tidak terdapat salat fardu ataupun salat sunnah. Apabila hari sembahyang duha lain pula niat, tu solat duha. Tapi solat raya tentu saja dengan imam tu dia. Jika kita main lambat tak perlu qada dah sebenarnya. Id bertepatan dengan hari Jumat, maka kewajiban salat Jumat bagi orang yang telah menghadiri Id menjadi gugur. Kita bincang tadi. Siapa sembahyang raya pagi jatuh hari Jumat, bila mai hari Jumat sembahyang Jumat tengah hari, dia tak perlu sembahyang dah, dia ada pilihan. Nak sembahyang boleh, tak sembahyang boleh. Dia kena pilih pula, hang malas tak boleh sembahyang. Tak, dia malas tak bukan malas, itu hak dia sebab dia ada kuasa. Nak pi pun boleh, tak boleh Nabi abang. Cuma Nabi kata kalau kami akan pi, Nabi kata. Melainkan kalau tuan subuh sembahyang raya pun tak mai, terlepas kata kena wajib mai solat Jumaat. Kena kata apa? Kena mai Jumaat tuan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya telah berkumpul pada hari kalian ini 2 Id. Barang siapa yang mau, maka salat Id telah mencukupi dari salat Jumat. Akan tetapi kami tetap akan mengerjakan salat Jumat. Dia berkata hari itu ada 2 Id, 2 hari besar. Hari Jumaat dah besar dah, hari kemuliaan kita seminggu sekali. Dan hari kedua hari raya, ada 2 Id besar. Barang siapa yang solat hari raya dah cukup dah, tak perlu sembahyang Jumaat. Tapi kami ni bagi kami ni, kami tetap ada sembahyang raya sembahyang, Jumaat sembahyang. JK masjid main lah. Kalau tak main tuan, siapa nak imam pula? Ini kan bagi orang awam ni, dia ada pilihan. Nak main pun boleh, tak main pun boleh untuk solat Jumaat tu. Cuma kalau dia tak main solat raya, dia mesti main solat Jumaat. Itu jawapan dia tuan. Tapi yang tadi ni tak dah sembahyang raya tadi, dia tak main Jumaat, dia kena buat 2 rakaat 4 rakaat di rumah dia untuk solat zuhur. Zuhur kena buat, bukan tak payah main terus pada hari tu. Allah saya berhenti dekat ni tuan. Tuan nak tanya apa tuan? Berkaitan dengan sunnah-sunnah hari raya tuan. Ya, sila.
Ya, baik. Okey. Okey. Ya, main di rumah. Dia balik pada tahun lepas balik kita. Sebenarnya di rumah masing-masing. Jadi bila kata Quran ni ada arahan kata tak boleh main-main masjid. Masjid kena 20 orang saja. Siapa yang mana JK dengan beberapa orang yang awal tu, hak tu saja. Kita yang lain ni terlepas kena main di rumah. Jadi buat dengan keluarga lah. Jadi hikmahnya kita jadi tok imam. Kita baca khutbah pula. Jadi kemas lagi dah. Bukan senang kan. Jadi tok imam dengan apa khutbah ni. Apa bagus. Di sebalik Covid tu kan. Dulu tahun lepas semua jadi imam ni. Semayang tarawih di rumah. Ayah semaring kul wallahu ahad, kul huwallahu 3 kul. Takkan 30 hari 3 kul. Contoh, hari tu baru tahu kita nak baca 3 kul saja. Kena hafal kan. Baguslah juga kan. Kita pun semangat. Malam esok nak tambah surah lain pula kot. Kan hafal kita pulun. Baguslah tu. Jadi ni dua kata imam je Ustaz Burhan dah. Jadi kan Ustaz Burhan tak boleh ada imam dah. Jadi kita ni pun jadi imam kat rumah kan. Alhamdulillah lah tu hikmahnya kan. Ya. Okey ni. Ya. Berdiri tegak. Berdiri tegak. Niat Allahu Akbar. Baru kita niat. Dia kan niat tu di hati. Dia berdiri tegak dan takbir Allahu Akbar. Berdiri tegak tu buat Allahu Akbar. Sebab tu kata tuan mai orang duk rukuk, tak boleh mai rukuk terus ikut imam. Dia kena Allahu Akbar tegak baru kita ikut imam. Imam rukuk ke sujud ke semua mesti berdiri tegak Allahu Akbar baru ikut imam. Itu dari dia. Niat tu kita duduk main tu pun dah niat dah. Aku nak main Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, lintasan hati. Cuma kita belajar lah ni. Ustaz, usalli Allah sambil duduk Allah sambil duduk usalli. Dia masuk niat. Kan tengah orang belajar lagu tu. Saya pun dulu pun Allahu Akbar. Tak masuk lagi ni. Allahu Akbar. 2 kali dah. Imam Allahu Akbar, imam nak rukuk Allahu Akbar, dan masuk. Kalau betul tak masuk, imam sujud pun tak masuk lagi. Sampai tahiyat bagi salam tak masuk lagi. Keluar. Mana mungkin nak masuk kan? Salli fazu Allah. Nak sambil doa Allah sambil nak masuk. Benda tu mustahil kan? Nabi tak ajak pun lagu tu kena masuk. Tu ulama-ulama yang susun kan. Dia beritahu balik, dia memberatkan balik kan. Nampak? Bila lagu tu apa kata Nabi? Lintasan hati. Itu lebih tepat. Bagi yang buat tu kan sebab tu jadi wah-wah ni Allahu Akbar, Allah ulang kali. Kan? Tak sekali je. Allahu Akbar. Clear. Ni duk usalli fazu Allah tak masuk lagi. 3 kali 4 kali try. Tak masuk juga. Bertentangan kan sunnah Nabi naknya bab tu kan. Tengok balik lah. Yang clear. Yang tu sahabat betul tak clear kan. Mana dalil kata Nabi habaq sambil takbir sambil nak masuk niat. Tak jumpa itu kata-kata ulama. Kalau betul kita ambil kata-kata itu. Kalau tak kita letak tepi. Itu kita buat agama. Ustaz dia profesor, ustaz dia doktor. Tak, walaupun hamba abdi kata benda sunnah, kita pegang kata-kata dia. Sebab tu Islam ni bukan double standard. Dia bukan kata siapa yang dia tu, apa yang dia kata. Cuma kalau dia tu doktor, profesor, dia kata benda yang sunnah pula, lebih baik lagi lah. Macam kita tak boleh. Kita tertipu. Takkan salah ustaz, dia buat lama dah. Agama ni bukan salah betul kata-kata orang, buat lama dah. Dia mesti apa kata Allah, apa kata Nabi. Walaupun kita bersorangan, kita buat betul-betul. Kita betul kan. Pada jalan Allah kan. Jadi agama ni bukan main ikut-ikut. Dia mesti berilmu, beriman dan beramal. Bukan buat lagi, kena belajar baru buat. Orang kita buat dulu. Ustaz saya buat dulu ni, boleh tak? Dia buat dah baru kata boleh. Sebenarnya tak boleh buat begitu. Dia kena belajar baru buat. Tapi baguslah dia mau belajar, buat, dia nak belajar. Sambil dia buat, betul tak betul? Kalau salah saya nak betul. Okey lah. Tapi sebenarnya agama ni kena belajar, kena beriman, baru kita buat, baru betul. Takkan salah saya buat dulu ni. Kalau betul-betul, kalau salah kita minta ampun kepada Allah, kita buat seperti mana yang Nabi bawa kan. Kita bukan cari siapa salah, siapa yang mana hampir sunnah Nabi. Nabi ajar macam mana nak buat sebiji macam Nabi. Clear. Orang kita lah ni bukan sama dengan geng kita, bukan geng kita, dia geng lain. Bukan, kita semua ni geng Nabi, ahli sunnah wal jemaah. Cuma setiap mazhab pun dia ada pegangan dia. Dia cenderung hadis pertama, ni hadis kedua. Kita faham, kita meraihkan ahli sunnah wal jemaah. Tapi yang orang kita pula ni, mereka ni geng apa ni, dia main geng-geng tu, ini masalah tu. Jadi kenapa betul balik? Kita geng sunnah, geng Nabi, ahli sunnah wal jemaah. Jadi mazhab ni memudah kita kenal agama.
Bukan guna mazhab kita bagi-bagi orang pula. Oh dia geng ni, dia geng ni, kita geng ni. Tak, semua tu kenal Nabi. Contoh bab semayang, Allahu Akbar, ada yang angkat tangan, yang bubuh dekat sini kan. Setengah semayang dia angkat tangan, dia letak atas dada, ada buah kat tengah, ada buah atas pusat, ada yang main dia cekok. Ni semua ni punya sunnah Nabi. Nabi main letak saja pun dalil sahih. Nabi cekok pun ada dalil sahih. Tapi mazhab ni dia pegang cekok. Dia buat betul juga. Mazhab ni dia letak saja pun sahih juga. Bila kita belajar pula, nak cekok awal letak pun boleh, nak cekok pun boleh. Selagi zuhur buat letak, selagi asar cekok pula. Sunnah Nabi semua. Bila kita buat semua tu, semua tu sunnah Nabi buat. Clear. Bila tempat ni, kami pegang cekok saja. Tengok orang tak cekok, bukan lagi aku ni. Tak betul. Dari ada banyak, tapi kita ambil satu saja. Yang 4 lagi nak kena salah. Dah, Nabi buat semua tu. Bila kita belajar, kita tahu. Rupanya semua tu sunnah. Cuma tempat tu dia cenderung, yang ni baca kunut, yang ni tak baca kunut, ni bismillah kuat, ni bismillah pelan. Ahli sunnah wal jamaah. Clear dah. Alamak dah. Ya. Dia sujud, okey. Bawa rukuk, kan bawa duduk ni. Macam mana jawapan dia? Dia tak boleh tinggal lama. Imam sujud, kita sujud. Imam bangkit, kita bangkit. Dia diikuti. Ni sampai selang 2 pergerakan boleh batal semayang. Ataupun dia cepat pun batal. Terlampau lambat pun batal, cepat pada imam sikit pun batal. Dia mesti imam buat, kita ikut. Imam buat, kita ikut. Dia diikuti nama dia. Ustaz, saya nak sujud lama ni. Nabi kata pula, Allah hampir dengan hambanya ketika sujud. Perbanyakkan doa ketika sujud. Betul hadis tu. Dia kena semayang dengan imam. Imam baca 4 kali, 3 kali dah baca. Dia baca 5 dah. Ni dah imam sujud baca 4 kali kata 5 kali kata. Kita nak baca 10 kali. Terlepas lah sujud 2 kali, dia baru nak sujud sekali. Ada salah faham tentang agama. Jadi bila nak buat tu, sekali lagi qabliyah, ba'diyah, nak sujud sejam pun ikut suka lah. Tahajud malam Nabi sujud sama dengan berdiri. Nabi berdiri, rukuk Nabi sama lama dengan berdiri, sujud sama dengan rukuk dengan berdiri. Kalau Nabi berdiri tu baca setengah jam, rukuk pun setengah jam, sujud pun setengah jam. Nampak kata sunnahnya Nabi. Lepas tu kita kena belajar. Sebab apa orang buat ni? Kita ada pukul rata, masjid ni imam ni baca cepat ni. Tak, dia baca sekata. Ada orang yang kencing manis, ada yang ada yang darah tinggi. Dia buat duduk rukuk lama sejam, terabah kawan. Tak main dah masjid ni, enjoy semua. Contoh dari kita faham. Sebab tu imam ni dia pukul rata. Dia ambil. Bawa dari kita faham lah kita buat tu. Kita belajar, seronok kan? Seronok belajar ni. Kita berilmu, kita tahu. Orang ni buat lagu ni, apa dia? Buat ni apa dia? Seronok kan? Ni dah, pantang bukan geng kita, duduk marah orang. Orang lari pada agama. Kerana orang takut agama ni sebab kita yang salah faham agama. Kita kena bagi mesra kan? Mesti ada dalil, mesti ada hujah. Sempurnanya agama kan? Sudah ada nak tanya? Terima kasih kepada insya-Allah. Jadi saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terimalah amalan kita semua ni sepanjang Ramadan ni. Semayang kita, puasa kita, qiyamul kita, tahajud kita ni Allah terima. Dan kita minta doa dan Allah buang dosa kita. Itu yang paling besar sekali. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.